A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Ma yajibu lillahi ta'ala, dengan terjemahan yang kita bagi, apa yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kesimpulan daripada apa yang telah kita lalu daripada minggu lepas adalah kita kata menjadi wajib ke atas mukallaf untuk mengetahui apa sambungan dia, mengetahui apa itu perkara yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna dia. Lalu kita nak bahaskan ma yajibu lillah ni. Apa yang jadi wajib, ini yang kita nak bahaskan perbahasan di sini. Maka kata kita dalam syarat, apa yang wajib bagi Allah di sini bermaksud apa yang wajib bagi akal kita untuk dinisbahkan pada Allah. Kenapa? Kerana Allah tu tak diwajibkan untuk melakukan apa-apa. Nanti perlahan-lahan ke depan kita akan lebih faham kerana ini keterkaitan dengan sifat jaiz tentunya. Itu ketika mana kita baca kitab-kitab yang daripada ulama kita, ulama Asy'ariyah, kita ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maka selalu kita baca perkara yang wajib bagi Allah. Perkara yang wajib bagi Allah ni tidak dipahami dengan mana Allah wajib buat. Allah wajib macam ni, tak. Wajib bagi akal kita untuk menisbahkan perkara-perkara ini kepada Allah SWT. Apa benda tu? Sifat-sifat tentunya. Kerana dalam ilmu akidah, kita mengaji sifat. Kita tak mengaji zat. Saya tahun lepas untuk tahun 3 di kelas bahagian alim di Ma'hadul Faqih ni, kami mengaji kitab, saya mengajar dan dia orang mengaji kitab Syarah Sawi untuk kitab Jawharah. Di dalam tu bahaskan bahawa kita ni hanya mengaji sifat Allah. Kita tak mengaji zat Allah. Datang puak-puak ke tauhid, puak-puak yang lebih kepada kesufian ataupun lebih kepada maqam haqiqah, maqam ma'rifah ni. Dia orang kata kita kalau gitu tak cukup kenal Allah gitu. Kerana kita kena kenal zat Allah. Zat tu maknanya diri Allah. Maka kita kata mustahil. Kenapa mustahil? Adakah Allah tu ada depan mata kita untuk kita kenal dirinya macam tu? Kita kata tak. Allah ni kita tak lihat. Jadi macam mana kita kenal Allah tu sebagai Tuhan? Dengan sifat. Sifat yang ada pada Allah tu menjadikan kita ni meyakini bahawa Allah itu adalah Tuhan kita. Untuk kenal Allah dengan zat tu, kita kena tengok Allah. Memang Allah ni kita boleh tengok dia? Memang boleh. Tapi siapa? Siapa yang akan tengok tu? Tentunya orang-orang yang terpilih. Dalam sebilangan besar nabi-nabi yang ada, rasul-rasul yang ada, yang hanya melihat Allah dengan mata kepalanya, melihat Allah dengan kepalanya, bukan Allah mata kepala, tak. Orang tersebut melihat Allah dengan mata kepalanya hanyalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa yang meminta benda yang sama juga, tapi tak dapat. Itu orang yang tertentu sahaja. Itu pun baru jumpa satu. Boleh jumpa seorang, itu Nabi Muhammad SAW. Oleh itu kita ni mengaji sifat sahaja. Kata kita pada bab sebelum ini telah diterangkan cara untuk mengetahui perbezaan di antara hukum akal dan hukum syar'i dan telah diterangkan juga makna keduanya. Dah terangkan dah. Dalam pengajian ilmu tauhid diperlukan dua perkara untuk memahami ilmu tauhid, iaitu dalil naqli dan dalil aqli. Apa itu dalil naqli dan dalil aqli? Kita katakan dalil naqli ialah dalil yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Naqli itu ambil menukil, kita menukilkan, itu naqal. Kita mengutip daripada suatu tempat, kita menukilkan, itu naqal. Gitu. Jadi cuma bezanya bahasa Arab bahasa Melayu. Gitu. Bahasa Arab panggil qaf, bahasa Melayu panggil guna k. Kita saja kita tak tulis kat kitab dekat buku kita saya menukil. Kita tak tulis kita huruf k, menukil. Dalam bahasa Arab angkul, naqal. Kita ambil pada tempat tu bawa mai. Kita ambil faham akidah macam mana? Ambil ayat Al-Quran, letak sini kita faham ayat. Akidah kita ambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Bagi talibul ilm yang mengaji kat kolej-kolej Islam, boleh tambah dekat hadis tadi tu hadis mutawatir.
Orang awam tak apalah, tak payah ambil isu. Kalau pelajar ilmu, tambah kat itu hadis tu, setelah tu tambah hadis mutawatir. Kerana asas akidah mesti diambil daripada benda yang bersifat qat'i. Qat'i itu benda yang bersifat yakin. Yakin tu yang mana tanpa ada zon, tanpa ada syak, tanpa ada waham, sebagaimana kita tahu. Dan akidah perlu diambil daripada perkara yang bersifat mutawatir. Kerana mutawatir tu ciri-cirinya adalah yakin. Kalau saya tak tahu antum pernah mengajar ilmu mustalahil hadis ataupun tak, tapi dalam mustalah hadis kita ada dua jenis pembahagian hadis, satu hadis mutawatir, satu lagi hadis ahad. Hadis ahad tu hadis sahih, hadis semua tu. Hadis mutawatir ni dia bukan hadis sahih, tapi dia lebih sahih daripada sahih. Dia lebih hasan daripada hasan. Maka ilmu akidah kita dan juga akidah Mu'tazilah. Akidah kita juga akidah Mu'tazilah. Hanya mengambil daripada ayat Al-Quran, kerana ayat Al-Quran sifatnya mutawatir. Dan juga hadis-hadis yang bersifat dengan mutawatir tidak ambil daripada hadis sahih. Dengan makna apa? Hadis sahih di sisi kita bukanlah sesuatu kekuatan, tapi sekadar maklumat. Adapun hadis mutawatir tak boleh untuk diingkari sama sekali. Orang yang memungkiri hadis mutawatir akan bawa kepada kufur. Ini berbeza dengan mazhab lain, mazhab yang satu lagi yang tengah masyhur ataupun yang kalau dalam bahasa kasar dipanggil Wahabi atau dalam bahasa lembut dipanggil sebagai Salafi. Dia orang banyak menggunakan hadis ahad, hadis sahih semua tu. Maka tentunya kalah daripada kita. Kalah daripada kita. Kerana kita tak pernah gunakan hadis ahad. Kita hanya gunakan hadis mutawatir. Ini maklumat ni dia khusus untuk pelajar ilmu yang berada di universiti. Kerana itu lebih memerlukan. Adapun kalau ada orang awam dalam ni, abaikanlah maklumat ni. Seterusnya kita katakan yang kedua dalil akli. Apa dalil akli? Ialah dalil yang diambil dari pemerhatian akal, itu pemikiran dalam akal. Akal yang tengok, kita tak tengok. Akal yang tengok apa? Dia fikir, tengok kat dalam otak, itu fikir, tengok jumpa gini, jumpa idea. Siapa yang jumpa idea? Akal, bukan kita jumpa idea, akal kita. Itu namanya pemerhatian akal. Persoalan yang kita munculkan di sini, mengapa memerlukan kepada dalil akal, sedangkan dalil bagi orang Islam yang utama ialah Al-Quran dan Hadis. Ini persoalan yang akan datang pada antum dan juga telah datang pada saya. Saya pernah mengaji kitab daripada Wahabi. Ini jujur. Saya mengaji 3 kitab. Pertama Usulus Salasah, yang kedua Usulus Sittah, yang ketiga Lamiyah Ibnu Taimiyah. Kerana Ibnu Taimiyah tu bukan Wahabi, tapi Ibnu Taimiyah tu pegangannya dipegang oleh Wahabi. Saya mengaji. Saya tak memungkiri satu pun hadis di dalam tu, saya tak memungkiri apa pun dalam tu. Tetapi akidah dia orang, kalau diajarkan kepada orang Islam, senang dia nak faham. Kita boleh jadi alim dalam mazhab, alim akidah dalam mazhab Wahabi hanya perlu 2-3 bulan mengaji. Tapi akidah kita susah. Kenapa susah? Akidah kita tu memang praktikal. Kita jumpa orang kafir, ini saya pernah jumpa, ini dalam kehidupan saya pernah jumpa. Saya ini waktu tu saya bekerja sementara di KLIA. Kerja saya bukan kerja yang baik, kerja jahat gitu. Cuci kapal terbang. Jahat cuci kapal terbang. Cuci kapal terbang. Bukan cuci luar, cuci dalam. Ini pengalaman tentunya. Lalu hari itu saya naik atas bas. Waktu tu umur saya 18 tahun. Masih lagi belum bergiat betul-betul dalam ilmu. Naiklah atas bas tu, kebetulan ada pakcik India tu sebelah saya. Dia kata, "You orang Islam." Alhamdulillah saya orang Islam. Takkan kita nak kata separuh Islam, separuh kafir. Kita orang Islam. Baru dia kata, "Sebabkan kau orang Islam, aku nak tanya kau lah tentang beberapa permasalahan Islam." Dia tanya saya soalan yang senang je. Kalau Tuhan ada, kenapa kita tak nampak? Senang. Tapi dek kerana bodohnya saya tentang waktu tu, maka saya tak menjawab. Saya kata, "Wallahu a'lam, aku tak tahulah. Hampa kena pergi kaji tempat lain." Tapi akidah kita, kalau kita mengaji, kita akan boleh jawab persoalan pakcik India tu dengan mudah sekali. Kerana akidah kita ni masuk dengan orang lain semua. Orang lain yang tak memahami tentang Allah boleh faham melalui akidah kita. Tapi akidah Wahabi, kalau kita mengaji, orang tak masuk. Akidah dia orang basic. Kita kena yakin Al-Quran Sunnah. Orang kafir, antum jumpa Cina dekat luar, antum jumpa Cina tu, antum kata, "Jom kita beriman Al-Quran Sunnah." Agak-agak dia buat apa kat antum? Antum tak pernah cuba, antum patut cuba. Pergi jumpa pakcik India. Kalau jumpa mana-mana pakcik India, pakcik Cina. "Oi, jom masuk agama Islam. Tengok, kita kena yang meyakini Al-Quran dan Sunnah." Dia orang takkan yakin.
Dia orang kata kami pun ada kitab. Kitab siapa betul? Masa kat Mesir dulu, saya dulu pernah kita panggil, ada yang orang jemput masuk grup-grup debat di antara Muslim dan Kristian. Bahkan saya tak pernah debat pun ada Kristian daripada Sabah. Dia chat saya. Dia waktu tu tengah ngaji dekat UK waktu tu. Tengah ngaji kat UK, dia lah bagi tahu, saya tak tahu betul ke tak betul. Dia kata dia nak ajak saya berdebat. Saya kata aku tak minat debat dia. Tak minat debat. Dan grup tu semua memaki hamun Kristian. Sebenarnya perlakuan memaki hamun Kristian adalah perbuatan yang salah. Kenapa? Kerana ketika mana kita memaki hamun Kristian, Kristian memaki hamun kita. Seolah-olah kita ni menjadi sebab untuk orang kafir memaki hamun agama kita. Maka itu tentunya perlakuan yang salah. Tapi kalau ada orang yang tak timbul dia angin, tak timbul dia hujan, tak timbul dia ribut, dia datang maki hamun agama kita, patut dia kena lempang lah. Normal lah tu. Itu normal. Tapi ketika mana kita duk pergi berdebat, lalu kita mencaci maki agama lain, maka salah. Kerana itu bukan sifat hujah. Itu bukan sifat kritikan. Itu bukan sifat kritikan. Gitu. Seterusnya kita katakan jawapan, kerana untuk kita memahami ayat Al-Quran dan hadis memerlukan kepada akal. Kenapa? Kerana ada ayat Al-Quran yang mana kita tak masuk di akal. Tak masuk otak. Tapi jadi kira-kira kita guna akal kita fikir demi fikir, maka kita akan jumpa bahawa ayat Al-Quran ni benar. Ini maknanya. Kita bukan sekadar kita beriman dengan ayat Al-Quran secara membuta tuli. Kerana kita perlu. Gitu. Tetap walaupun begitu, orang yang hanya beriman dengan Al-Quran dan hadis lalu tak menggunakan akal, adakah dia dihukumkan sebagai kafir? Tidak. Kita tak akan menghukumkan semana-mana orang Islam pun kepada kafir. Tapi kita akan hukumkan dia cara dia salah. Kita akan kata macam tu. Misalnya Wahabi dia ambil akidah Al-Quran Sunnah, ya sudah kita kata akidah dia, iman dia, bukan akidah, iman dia betul, iman dia sah, tapi caranya adalah cara yang salah. Akal ialah satu anugerah daripada Allah kepada manusia dan ini membezakan kita dengan haiwan. Kerana akal yang di haiwan tu ia seumpama tak ada. Dia tak boleh memikirkan yang baik buruk seperti kita. Di dalam ilmu tauhid, kita akan menggunakan kaedah akal dalam menetapkan sesuatu perkara. Seperti contoh, ada orang mengatakan Allah itu wujud. Di sini akal akan berfikir bahawa jika ada Allah, maka pasti akan dilihat. Akan tapi ketika kita tidak dapat melihat Allah, maka akal kita berat untuk mempercayainya. Gitu. Kalau antum jumpa orang kafir kita, Tuhan, Allah tu ada. Mana gitu? Mana gitu? Tak jumpa. Kita pun kalau ditanya kita yang tak tahu ilmu, tak ditanya susah juga nak jawab kita. Jadi dengan perbahasan akal lah yang akan membantu kita dalam memahami tentang kewujudan Allah. Perbahasan ini bukanlah perbahasan yang senang. Malah ianya sangat susah, apalagi di zaman sekarang. Zaman yang mana orang malas berfikir. Hukum akal ditetapkan oleh ulama salaf bagi membantu umat dalam memahami tauhid dan memudahkan bagi memahami perkara cabang dalam ilmu tauhid. Perkara cabang tu perkara yang mana tak bersifat dengan qat'i, yang barangkali kita panggil Mi'raj. Isra' kita ittifaq kerana Al-Quran, tapi Mi'raj tak ittifaq dengan Al-Quran. Mi'raj warid daripada hadis. Dan hadis yang datang beratu saya beritahu hadis ahad. Maka hadis ahad ni masih lagi dikritik. Sebab tu Mu'tazilah mengkritik hadis ahad. Bahkan sebahagian daripada Mu'tazilah tidak beriman dengan hadis ahad. Ini baiknya Mu'tazilah lebih ini buruknya Mu'tazilah lebih pada Wahabi lah. Kerana Wahabi kita panggil macam mana pun dia akan ambil hadis ahad dan dia beriman dengan hadis ahad dan dia menggunakan hujah di sisi hadis ahad. Ini baik buruk kedua-dua pihak gitulah, pro kontra dia orang. Lalu kita apa itu hukum akal? Maka kita katakan pengenalan hukum akal. Hukum akal itu ialah menetapkan suatu perkara. Kita kata ada gitu. Menetapkan mana mengatakan benda tu ada kepada suatu perkara yang lain. Itu kerana ada suatu benda ni, maka benda ni pun ada. Dengan mana adanya anak disebabkan adanya ayah. Itu namanya kita mengisbatkan. Atau menafikan sesuatu perkara daripada perkara yang lain. Misal kita kata apa? Seperti tak ada anak jika tak ada ayah. Tak ada ayah tu, penafian ayah itu membawa kepada penafian anak. Ini umum, bukannya hukum akal. Ini hukum umum. Hukum umum. Kerana Allah Ta'ala menciptakan yang tak ada bapa dan tak ada mak. Itu apa? Nabi Adam AS. Dan Allah Ta'ala menciptakan orang yang tak ada
bapa, iaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah menciptakan orang yang ada bapa tapi tak ada mak. Pernah dengar tak pernah dengar ni? Ada bapa tapi tak ada mak. Tak pernah? Tak pernah Tak pernah, abaikan dulu. Nanti selalu juga, dia akan lalu, semua akan lalu insya-Allah. Baik. Ulama membahagikannya itu hukum akal kepada 3 pecahan. Yang pertama wajib akal. Apa itu wajib akal? Iaitu sesuatu perkara yang wajib diterima oleh akal dengan adanya benda itu. Disebabkan ada benda ni, maka akal ni mau tak mau mesti terima. Boleh juga dikatakan mesti ada. Jika itu mesti ada, mesti akal kita terima. Seperti contoh, ayah lebih tua daripada anak. Bila kita melihat bahawa ayah lebih tua dari anaknya, maka kita akan menerima dan tidak akan menolak. Kerana akal kita wajib terima memang ayah lagi tua daripada anak. Ini kerana kita merasakan ianya logik dan wajib diterima akal. Itu makna wajib akal. Kalau antum nak sebut masa muda, kata wajib akal tu apa? Akal mesti terima. Akal mesti kata ya. Akal tak akan menolak. Yang kedua adalah mustahil akal. Apa itu mustahil akal? Iaitu suatu perkara yang mustahil untuk diterima pada akal. Gitu, kalau ada orang bagi tahu kita benda ni, akal kita macam tak terima aku. Jika ia terjadi, seperti seorang anak lebih tua daripada ayahnya. Maka jika perkara seperti ini terjadi, itu ada orang cakap kita mat mati. Mat tu anak kepada abu. Oh, umur apa? Mat mati umur 70 tahun. Ayah dia umur apa? Ayah dia umur 20 tahun. Maka antum akan ke dalam akal akan kata, betul ya, itu logik itu. Boleh tak gitu? Kan antum nak kata apa? Boleh terima ke Atikah? Boleh, Ustaz. Tak boleh. Gitu. Maka jika perkara seperti ini terjadi, maka akan ada yang mengatakan bahawa perkara seperti ini tidak logik dan mustahil untuk diterima oleh akal. Dengan mana kalau orang sebut kepada kita, kita panggil kes yang macam tu, misal yang telah saya sebut gitu, maka kita kata, weh tak boleh terima, tak boleh. Mustahil akal tu dengan mana apa? Akal tak boleh terima. Itu makna mustahil akal. Yang ketiga, pembahagian hukum akal adalah jaiz akal. Jaiz akal itu boleh. Saya tak tulis dengan makna harus. Kerana saya takut kalau buku saya dibaca oleh sahabat-sahabat saya daripada Indonesia, maka mereka akan tersilap. Kerana harus di dalam bahasa Melayu kita boleh. Di dalam bahasa Indonesia bermakna mesti. Mesti itu bawa kepada wajib. Itu saya tulis dengan terjemahan boleh. Iaitu sesuatu perkara yang boleh diterima pada akal sama ada ia ada atau tak atau tiada. Dengan mana benda ni jadi. Kalau tak jadi, kan normal lah. Boleh je logiknya. Seperti orang kaya boleh menjadi miskin dan orang sihat boleh menjadi sakit. Begitu juga sebaliknya. Bila mana perkara seperti ini terjadi, maka akal kita boleh menerima dan merasa ianya logik. Dengan mana, weh Muhammad sakit. Biar betul, Muhammad itu mustahil sakit. Tak logik. Akal aku tak terima kata Muhammad sakit. Antum akan jadi gitu ke? Antum kata macam mana? Logik tak kalau Muhammad sakit? Ke tak logik dia akan? Logik. Ada yang nak kata tak logik tak? Tak ada. Semua logik-logik ya, normal. Gitu. Perbahasan akal, kita ulangi. Perbahasan hukum akal. Bukan. Ini kerana orang yang kaya bila-bila masa sahaja boleh menjadi miskin. Dan orang yang sihat bila-bila masa sahaja boleh menjadi sakit. Perbahasan hukum akal bukanlah perbahasan yang senang. Ia memerlukan kepada akal yang bersih dari pemikiran yang kotor. Dan ia haruslah seiring dengan kehendak Al-Quran dan hadis. Mesti seiring. Kerana Al-Quran tu tak salah. Gitu. Kalau kita kata nampak Al-Quran salah, bermakna kita yang salah pasti. Adapun jika ia bercanggahan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tidak akan menerimanya. Sama kali tak akan terima. Contoh, dalam surah Isra menceritakan tentang perjalanan tentang Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa pada malam Isra Mi'raj. Perjalanan itu mengambil masa semalam saja. Perkara ini sukar untuk diterima pada waktu itu. Waktu itu sekarang kita normal terima. Sekurang-kurang perjalanan ialah 1 bulan perjalanan pergi dan 1 bulan perjalanan pulang.
Jadi jika akal mengatakan mustahil untuk diterima benda yang macam ni, maka kita akan melihat kepada dalil. Jika ada dalil, maka perkara itu boleh diterima akal. Kerana apa? Yang menjalankan Rasulullah itu ialah Allah. Bukti daripada Al-Quran sebut Subhanallazi. Siapa tahu surah Isra Mi'raj? Siapa tahu? Boleh bacakan sikit. Subhanallazi. Siapa nak baca silakan. Tak ada ke yang ingat ayat tu? Itu surah Isra senang je pun. Surah Isra mudah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tengok ucapan tu. Ini kalau misalnya antum pelajar yang tahu ilmu nahwu sorof di kolej ke apa ke tak kisah, antum akan faham subhanallazi maha suci Allah yang asra. Asra tu Allah yang menjalankan. Bi'abdihi hambanya. Dengan mana yang menjalankan kat sini bukan Nabi, Allah. Kalau kita nak katakan bahawa Nabi mustahil jalan macam tu, maka kita kata ya Nabi manusia mungkin mustahil. Mungkin mustahil. Saya tak kata mustahil, kan mungkin mustahil. Tapi masalah kat sini yang melakukan tu bukan Nabi. Yang melakukan tu Allah. Kalau kita kata Allah tak boleh jalankan Nabi Muhammad SAW pergi semalam je, maka kita kata Allah lemah, tak boleh buat benda gitu. Alam yang besar yang macam ni kita duduk ni dengan indahnya Pulau Pangkor, indahnya Gunung Everest, indahnya Gunung Kinabalu, indahnya Tawau, indahnya punya besar cantik gini, takkan tak boleh jalankan. Maka kita kata ya logik sungguhlah kalau Allah buat. Gitu. Dengan perantaraan haiwan bernama buruk. Allah letakkan haiwan sebagai satu perantara dekat sini. Ya sudah. Jadi selepas akal dan Al-Quran bergabung, maka kita akan katakan bahawa perjalanan Rasulullah menuju ke Masjidil Aqsa ialah perkara yang boleh diterima akal. Titik. Selesai. Ataupun selesai. Titik. Kesimpulan, wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui perkara yang wajib bagi akal pada Allah dari segala sifat-sifatnya. Sifat yang wajib diketahui ialah sifat yang layak untuk dinisbahkan kepada Allah. Kerana ia ialah pencipta yang menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Maka dari ini, tidak boleh kita menyifatkan Allah dengan sifat lemah. Contohnya, kerana sifat lemah tidak melayakkan ia menjadi Tuhan. Dah lemah. Macam mana jadi Tuhan? Kenapa kita tak pernah terima Firaun sebagai Tuhan? Kerana Firaun juga dia dilahirkan, makan, minum, lemah, boleh sakit. Macam mana kita boleh terima? Kenapa kita tak pernah terima patung yang ada dekat negara kita daripada tokoh-tokoh itu sebagai Tuhan? Kenapa kita tak boleh terima? Sedangkan ada orang kata, orang agamanya itu kata dia Tuhan. Kerana dia juga dihidang makanan. Macam mana dia Tuhan yang bagi rezeki tapi meminta rezeki? Tak masuk tu. Ini akal kita. Itu antum kalau kita beriman tu harus pakai akal. Kalau tak pakai akal kita akan jadi macam. Andai kata kita ni ditakdirkan lahir dalam keluarga yang kafir. Keluarga yang kafir. Maka kalau kita tak nak gunakan, maka kita akan terus berada dalam agama kita sehingga kita mati. Agama kafir itulah. Tapi untungnya alhamdulillah kita ni lahir sebagai seorang muslim. Maka tanpa guna akal pun kita pasti masuk syurga insya-Allah. Begitu. Maka itu satu untung. Tapi macam mana pula dengan orang-orang kafir yang mana tak tahu tentang benda ni dan dia orang bertanya kepada kita tentang masalah ni. Maka kita nak jawab apa dengan dia orang? Dekat sini perlunya untuk kita didik dia orang cara akal. Jangan didik dia orang cara Al-Quran senang. Dia orang tak jumpa lagi. Cara akal. Bagaimana hukumnya jika tidak mengetahui sifat yang wajib bagi Allah? Jawapan, ia masih seorang Islam. Dengan mana Wahabi di sisi kita masih seorang Islam. Memang kita ada mengatakan bahawa mereka sesat. Sesat dalam fahaman. Tapi bukanlah sesat dalam agama. Fahaman cara beragama itu salah. Fahaman dia orang tentang ketuhanan itu salah. Tetapi dia orang ketika mana bersaksi asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Islam. Dan sama sekali jangan pernah mengkafirkan Wahabi sebagaimana dilakukan. Melainkan jalur kafir si Wahabi tadi itu melakukan perkara yang terang-terang salah di dalam Islam yang mana membawa kepada kekufuran. Misalnya Wahabi itu kata sebenarnya Nabi Muhammad SAW bukan Nabi terakhir. Itu salah. Gitu. Kerana akidah kita itu bersifat mutawatir dan ketika mana ada orang melanggari hadis yang ahad, maka dia tidak akan dijatuhkan kafir. Oleh kerana itu kita tidak pernah mengkafirkan
Mu'tazilah. Kerana Mu'tazilah memungkiri hadis ahad tetapi tidak memungkiri ayat mutawatir. Dan di sisi kita, orang yang memungkiri perkara yang ahad akan dihukumkan sebagai fasik, tapi memungkiri perkara yang bersifat mutawatir maka dihukumkan dengan kekufuran. Saya tak suruh sokong Wahabi ya, jangan sokong Wahabi. Kita pegang Wahabi salah tapi kita hanya beritahu kita tak kafirkan je. Dan imannya sah akan tapi ia berada dalam dosa dan bahaya. Kenapa? Kerana boleh jadi dengan kejahilannya ia akan menyifatkan Allah dengan sifat berjisim seperti manusia. Ini terjadi masa kita budak-budak. Kadang-kadang kita rasa aku nak jumpa Allah lah, aku nak tengok Allah lah, Allah dekat langit. Kadang-kadang akal kita macam budak-budak ni akan fikir Allah tu macam ni, macam tu. Kan kita Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Besar ni macam mana gitu tau. Kita duk tengok Ultraman, kita duk tengok raksasa. Kita macam otak budak-budak. Jadi perlu untuk kita mengaji supaya dapat mendidik akal kita. Kerana kita salah ketika mana kita tak memayis tu normal. Kita salah ketika mana kita tak mengaji tu normal. Sebab tu kita mengaji supaya kita tak salah. Itu je. Antum tak, kita sebagai manusia tak diminta untuk mengkaji tentang Allah sangat-sangat pun. Kita hanya diminta untuk kenal Allah dan meyakini dan mengisbatkan apa yang patut dinisbahkan kepada Allah dan kita menafikan apa yang patut untuk dinafikan daripada Allah. Sahaja. Ini sifat orang mukmin tentunya. Yang memadai ya, kita orang mukmin yang memadai. Apakah kadar yang paling rendah bagi seseorang dalam mengenali Allah? Jawapan, cukup jika mengenali bahawa Allah itu bersifat dengan sifat yang membawa kepada kesempurnaan dan maha suci, lagi bebas dari bersifat dengan sifat-sifat yang buruk dan menyerupai apa-apa. Itu je. Kalau hampa tak mau mengaji sifat 20 pun hantar hampa letak kat diri hampa macam tu je. Allah Ta'ala ni maha sempurna. Sempurna macam mana aku tak tahu. Tapi Allah Ta'ala maha sempurna. Apa jangan duk sebut tak sempurna tu besar. Allah Ta'ala tu mesti tangannya besar. Ya itu bukan. Itu. Sempurna Allah Ta'ala sebab aku tak tahu macam mana. Tapi aku tahu Allah Ta'ala sempurna. Adakah Allah Ta'ala ada kekurangan? Tak ada. Allah Ta'ala ada kekurangan. Kekurangan macam mana pun tak ada. Paling kurang. Tapi ya janganlah macam tu, ngajilah. Ngaji supaya kita ni lebih, kita panggil meyakini. Lebih meyakini. Halaman seterusnya kata pengarang wali anbiya'ihi, iaitu dengan makna terjemahnya dan bagi nabi-nabinya. Itu Allah Ta'ala ada nabi-nabi utusan yang mana Allah Ta'ala utuskan ke dunia ni. Kata kita, wajib bagi setiap orang mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi para nabi-nabi lebih baik daripada para nabi. Kerana para tu tempat letak barang. Itu. Para nabi-nabi ataupun para nabi dan rasul. Itu antum betulkan lah. Saya ni tahu selepas kitab dah dicetak. Sudah, kalau tahu ya sudah, saya tak nak fikir-fikir dah. Tapi bagus juga kalau menjadi macam ni supaya orang tahu. Kalau sebut para-para ni Naim je, tak ada orang lain akan sebut para-para. Orang lain tak sebut para-para gitu. Mungkin jadi gitu kan. Tapi tentunya ini dari segi bahasa Melayu tentunya salah. Jangan dikata betul lah. Ini salah ni. Para nabi-nabi itu ialah pilihan dari Allah dan bukanlah sebuah usaha. Jika ada seorang berusaha beribadat di siang malam sekalipun, maka ia tidak akan menjadi Nabi. Tidak menjadi Nabi. Pilihan Allah ke atas Nabi ialah sejak dari Lauh Mahfuz. Kita wajib meyakini bahawa setiap Nabi yang diutuskan itu mesti sempurna zahir dan batinnya dari perkara yang haram dan makruh. Mengapa? Kerana mereka ialah pilihan Allah dan contoh buat umat. Maka jikalau mereka melakukan perkara yang terkutuk, yang berdosa gitu, maka bagaimanakah dengan umatnya? Maksudnya kita akan buat juga. Gitu. Secara terperinci kita akan terangkan di babnya nanti insya-Allah. Perbezaan Nabi dan Rasul ni penting. Saya tak tahu ada lebih kurang 3 minit lagi setelah sampai untuk bahaskan ni ataupun tak. Tapi saya akan bahaskan dulu. Ini perbezaan ini tentunya akan datang ikhtilaf antara kami dan juga Ahbash. Ahbash adalah satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tidak pernah mengeluarkan mereka daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana guru-guru kami tak pernah mengeluarkan dan kitab-kitab tak pernah mengeluarkan, maka kami tidak mengeluarkan. Kalau ditanya adakah Ahbash adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata ya, Ahbash adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi mereka terlalu syadid, terlalu keras sehingga kan mudah untuk mengkafirkan. Mudah untuk mewahabikan, sangat mudah. Gitu. Dan atas jalan membuka keaiban atas jalan hak, maka saya tentunya tak malu untuk mengumumkan orang-orang yang Ahbash di Malaysia. Di antara orang-orang Ahbash di Malaysia adalah Ustaz Zamihan, Ustaz Abu Syafiq,
Mereka itu adalah puak-puak daripada Al-Ahbash tentunya. Tetap kita kata adakah dia orang Ahlussunnah wal Jamaah? Ya, dia orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan kata tak. Dia orang Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi dia orang Ahlussunnah wal Jamaah yang bersifat dengan ekstremis ataupun terlalu keras. Maka tak sesuai untuk diikuti. Bahkan banyak menyalahkan ulama, sangat banyak menyalahkan ulama. Itu salah tentunya. Apakah perbezaan di sisi kita tentunya? Di sisi kita yang mana dia orang kritik. Tapi ya tentunya kita tak pakai kritikan dia orang. Ulama kita yang beritahu. Apa yang saya tulis tentunya daripada kita ulama aja. Saya tak kutip daripada mana-mana. Ini bukan rekaan daripada saya. Akidah kok saya nak buat reka sendiri. Apa perbezaan? Yang pertama Rasul, seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah. Diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala kepadanya. Diberikan wahyu lah. Dengan suatu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Itu pertama. Nabi pula, seorang manusia yang diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala akan tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Di sini titik perbezaan di antara kami dan juga Ahbash. Ahbash mengatakan semua Nabi dan Rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan. Bezanya, Nabi tak bawa syariat baru, Rasul bawa syariat baru. Itu di sisi Ahbash. Di sisi kita, begitu juga. Itu Nabi diberikan wahyu, cuma tak diberikan syariat baru. Tak diberikan syariat baru. Nabi ikut agama Rasul. Bezanya adalah Rasul diperintahkan untuk berdakwah, sedangkan Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Itu. Maka setiap Rasul itu ialah Nabi dan bukanlah setiap Nabi itu Rasul. Tambahan. Rasul atau Nabi itu mestilah manusia dan bukan jin. Ini mesti ya. Adapun jin yang beriman maka mereka mengikut syariat dari Nabi dari kalangan manusia yang telah diutuskan. Memadai dekat sini insya-Allah kita ada less than 1 minute. Kalau ada soalan boleh ajukan di grup insya-Allah. Wallahu a'lam.